Assalamualaikum semua. Mari belajar bersama Cikgu Helda. Semua anak-anak pelajar, apa khabar? Cikgu harap semuanya sihat. Baiklah, kali ini bersama cikgu lagi dalam mata pelajaran Grafik Komunikasi Teknikal tingkatan 5. Baiklah, untuk hari ini kita akan masuk kepada bab yang ketiga untuk silibus GKT tingkatan 5, iaitu pengorakan. Dalam video kali ini, cikgu akan tunjukkan bagaimana kita nak melukis lukisan pengorakan bagi prisma tegak terpotong lurus dan prisma tegak terpotong melengkung. Okey, jom kita tengok. Ada soalan nombor 10. Rajah 7 menunjukkan dua pandangan ortografik bagi sebuah objek. Lukis pengorakan penuh permukaan bagi objek itu. K tanda adalah klaim. Okey, kita ada pandangan atas dan yang ini pandangan hadapan bagi objek. Okey, jadi kita perlu lukis lukisan pengorakan penuh bagi objek itu. K tanda ni adalah klaim. K tanda di bahagian bawah, K bahagian atas. Jadi langkah pertama sekali yang kita nak kena buat ialah kita labelkan dulu setiap bucu. Setiap bucu supaya senang kita nak ni tentukan titik tu nanti. Okey, kita labelkan setiap bucu. Yang ini K tanda ni adalah klaim, iaitu permulaan lah. Kita akan letak sebagai di awal lukisan pengorakan kita. Jadi kita akan mulakan nombor 1 di sini. Sebab kita pergerakan dia adalah mengikut arah jam. Okey, pergerakan pusingan ni mengikut arah jam. Jadi bila K di sini bermakna nombor 1 di sini, kemudian nombor 2 di sini. Begitu. Okey. Apabila nombor 1 di sini, kita unjurkan ke bawah, kita unjurkan daripada pandangan atas ke pandangan hadapan. Unjurkan dahulu. Tu. Okey, kemudian yang ini 1 tadilah kita labelkan semula, yang ini 2. Okey, untuk bahagian bawah kita labelkan sebagai 3 dan 4. Okey, bermakna pada pandangan atas, pada titik ini ada titik 2 dan di bawahnya adalah titik 3. Dan kat sini titik 1 di atas dan di bawahnya adalah titik 4. Kita labelkan macam tu dulu, senang. Okey, kemudian dah labelkan dan kita dah unjurkan daripada pandangan atas ke pandangan hadapan. Sekarang kita unjurkan ke lukisan pengorakan. Kita unjukkan pandangan hadapan ke lukisan pengorakan setiap bucu dia, setiap ni lah titik. Okey, unjurkan terus saja. Lurus saja mengufuk. Okey, dah siap macam tu. Sekarang kita buat satu garis pada permulaan lukisan pengorakan kita untuk kita tentukan dahulu kedudukan klaim. Okey, klaim iaitu K ni lah. K tanda berada di bawah, di sini titik dia. Okey, ini adalah K klaim, K tanda. Kemudian yang K atas berada di sini. Kita akan bermula lukisan pengorakan dengan K dahulu. Okey, kemudian daripada K, kita nak pergi ke 1. Kita ukur dengan jangka lukis. Kita pindah ukuran. Okay, kita ambil jangka lukis. Kita letak dulu dia punya ni bukaan daripada K ke 1. Okay, kemudian kita pindahkan ukuran ni ke lukisan pengorakan. Ni yang ni kita ambil dekat pandangan atas. Ukuran kita ambil daripada pandangan atas. Okay, pindahkan ke K1. Ini adalah titik 1. Kemudian daripada 1 pergi ke 2. Daripada 1 pergi ke 2. Ukuran dia sama saja. Okey, 1 ke 2 pun sama juga macam K ke 1. Okey, jadi kita dapat titik nombor 2. Kemudian 2 pergi ke K balik. Ni K balik. Okey, ukurannya sama juga. Okey. Sini dua. Sebenarnya yang ni K tanda ni di bawah. Yang ni tempat 1 ni sebenarnya nombor 4 kan. Jadi kita tukar balik nombor 4. 1 di atas kan, 4 di bawah. Dan sini 2 ni bawah dia sebenarnya adalah 3. Titik 3.
Kemudian yang ni pergi balik kepada K. K tanda. Macam tu. Okey. Kemudian lepas kita dah labelkan dengan ukuran jarak tu, kita buat garis elemen. Buat garis elemen dulu. Okey, dah buat garisan yang tu, barulah kita dapat tentukan kedudukan titik pada bahagian atas. Titik yang bawah ni kita dah tentukan tadi. K tanda di sini, dia berada pada arah ni kan, arah bawah sekali. Jadi K tanda di sini. Kemudian diikuti dengan 4. 4 pun berada di bawah. Kemudian diikuti dengan 3. 3 pun berada di bawah. Kemudian pergi balik kepada K tanda. Okey. Kemudian belah atas pula, bahagian atas kita ada K. Okey, K. Kemudian pusing balik. Jadi kita ingat pergerakan dia adalah mengikut arah jam. Ikut arah jam. Ikut arah jam. Okey. Kemudian daripada K pergi kepada 1. Atas 1 kan. 1 kedudukan dia sama dengan 4 tadilah. Kemudian dekat pandangan hadapan 1 ni berada di sini. Jadi kita unjurkan 1. Okey. Ini kedudukan 1 dan dia berada pada elemen yang keempat. Jadi di sinilah titik nombor 1. Kemudian nombor 2. Nombor 2 dia berada pada ni garisan elemen yang ketiga ni, sama dengan 3. Kemudian kedudukannya di sini ketinggian dia. Jadi bertemu di sini. Ini adalah titik 3. Kemudian pergi pula kepada daripada 3 pergi kepada K semula. K kedudukan K nya di sini pada line K kan, pada elemen K tanda. Jadi di sini kedudukan K. Okey, kita dah dapat sebenarnya. Okey. Kemudian kita terus sambungkan sahaja titik-titik tersebut. Okey, sambungkan sahaja titiknya. Garis lurus saja sebab dia prisma tegak terpenggal. Gitu. Sambungkan saja titik-titik ni. Okey. Yang ni hak yang garisan klaim tadi tu. Klaim dia akan ada pada hujung ke hujung. Hujung pun ada, hujung ni pun ada. Okey, klaim. Hujung yang pertama, hujung yang akhir. Dua-dua dia akan sama, kedudukan dia adalah K. Dia akan bertemu balik dengan K juga Baik, untuk prisma dia akan ada garisan pada garisan elemen ni dia akan ada garisan lipatan. Jadi kita kena hitamkanlah, kita kena gelapkan yang ni. Dia akan ada garisan lipatan. Yang ni kena pakai garisan objek. Okey, begitu. Jadi kita dapatlah lukisan pengorakan untuk rajah 7. Okey, selesai. Okay, sekarang cikgu akan tunjukkan pula bagaimana melukis lukisan pengorakan bagi prisma tegak terpotong melengkung. Okey, prisma tegak terpotong melengkung. Kita ada soalan nombor 12 iaitu rajah 9 menunjukkan dua pandangan ortografik. Kemudian lukisan pengorakan penuh bagi permukaan itu dan K tanda adalah klaim. Okey. K tanda adalah klaim di sini. Ini pandangan atas, yang ni pandangan hadapan. Okey. Kemudian pertama sekali cikgu labelkan macam tadi juga. Kita labelkan mengikut arah jam. Okey, bermula daripada K klaim ni, kemudian ikut arah jam kita akan labelkan di sini sebagai 1. Kemudian diikuti dengan 2, kemudian diikuti dengan 3. Maksudnya setiap bucu tu cikgu labelkan dulu, senang. Okey. Kemudian bila di atas kita dah label, kat bawah pun kita labelkanlah. Tarik dulu unjuran garisan unjuran ortografik kita unjurkan dahulu. Jadi kita dapat titik 3 berada di sini. Okey, titik 3 berada di sini dan belakang dia adalah titik 2. Yang inilah belakang dia. Yang ni depan, yang ni belakang kan. Okey, yang ni 3 di sini, belakang dia 2. Kemudian kat sini pula titik K. Titik K berada di depan, belakang dia adalah titik 1. Titik 1 berada di belakang K. Kemudian di bahagian bawah pula
K tanda. Di sini ada K tanda di bahagian bawah. Kemudian di bawah ni, cikgu tak tandakan di sini. Kalau nak tandakan ni, kita boleh buh nombor ni 3 kan. Kita buh nombor 4. Sini nombor 4. Bermakna di bawah nombor 3 ni ada nombor 4. Okey, belakang nombor 4 kita buh nombor 5. Okey, bermakna di bawah nombor 2 tu ada nombor 5. Begitu. Okey, sekarang kita mula melukis. Okey, kita dah labelkan. Okey, kita dah labelkan. Jadi, kita seterusnya kita buat garisan lurus. Okey, kita buat unjurkan saja garisan lurus daripada pandangan hadapan ni ke sini. Okey, kita unjurkan setiap bucu dia. Okey, betul. Okey, dah. Kemudian kita buat satu garis lurus untuk klaim. Okey, itu. Ni titik K tanda berada di sini kan. Okey, jadi cikgu labelkan sebagai K tanda. Kemudian K berada di sini. Ni punya ketinggian dia di situ. Okey, kita dah dapat titik K tanda dan K. K ni di atas, K tanda di bawah. Okey, kemudian selepas ni kita ambil pula ukuran. Kita nak ukur daripada K pergi ke 1 lah. Okey, 1. Jadi, ambil jangka lukis. Kita pindahkan saja ukuran daripada pandangan atas ke lukisan pengorakan. Letak dekat titik K. K ni tadi, kita letak je lah kat bawah dulu, senang. Letak bawah dulu Okey, letak kat bawah dulu. Kita tik macam ni, kita dapat tentukan sebenarnya dia punya elemen untuk nombor 1. Tapi nombor 1 nanti duduknya di atas. Tapi lah kita tulis dulu kat sini, nombor 1. Okey. Kemudian daripada 1 pergi kepada 2. Ambil ukuran. Dari 1 pergi kepada 2. Dan ni daripada sini pergi kepada 2. Okey, itu 2. Kemudian daripada 2 pergi kepada 1 balik. Okey. Okey. 2 pergi ke 1 balik. Ni 1 apa ni? 2 pergi ke apa? 3. Okey, 3. Okey. Sini. Dan 3. Kemudian daripada 3 pergi kepada K. Okey. Okey, tak di sini. Okey. Kita dah dapat dia punya kedudukan elemen untuk ni K 1, 2, 3 dan K balik. Okey, kemudian dah dapat ni, kita buat garisan elemen dulu. Garisan elemen tu ditegak saja kat atas. Yang ni yang titik 1 tadi. Ini titik 2, 3. Kemudian yang ni K balik. Okey, dah dapat macam tu. Sekarang baru kita tentukan kedudukan titik yang sebenar lah. Okey. Okey. Yang bawah, kita ambil yang bawah dulu. Yang bawah K tanda. K tanda. Selepas K tanda, kita akan jumpa dengan ni. 1 yang di bawah ni cikgu tak tanda. Di bawah dia akan ada 1 lagi. 1 ni kita bolehlah nombor 6 lah. Di bawah 1 tu ada 6. Bermakna selepas K tanda 6 lah kat sini. Ni 6. Okey, 6. Kemudian kedudukan 6 di sini. Kemudian selepas 6 di bawahnya 5 kan. 5 di sinilah. Sebenarnya yang tempat 2 tadi tu sebenarnya adalah 5. Okey, cikgu kubur balik 5. Kemudian selepas 5, 4. Di sini sebenarnya adalah 4. 5, 4. Kemudian pergi balik kepada K tanda. K tanda gitu. Kemudian dah selesai bahagian bawah, kita tentukan pula titik untuk bahagian atas. Bahagian atas dimulakan dengan K. Kemudian selepas K, sini 1. Okey, 1. Kedudukan 1 sama tinggi dengan K. Jadi sinilah
Dia sama tinggi dengan K1, kemudian dia berada pada elemen yang sama dengan 6 tadi. Jadi satunya berada di sini. Kemudian pergi kepada 2. 2 berada pada elemen yang sama dengan 5 dan ketinggian 2 di atas ni. Jadi di sini titik nombor 2. Okey, titik nombor 2. Kemudian selepas nombor 2, titik nombor 3. Nombor 3 elemen yang keempat ni. Kemudian ketinggian dia sama dengan 2. Jadi di sinilah. Okey, nombor 3. Kemudian titik pergi kepada K balik. K balik. K di sini, bawah ni. Kemudian berada pada elemen K tanda. Jadi di sinilah. Ni K balik. Okey. Kemudian kita tengok, okey. Kita tengok apabila dia prisma ni dia terpotong secara melengkung, bermakna titik-titik ini sebenarnya adalah melengkung. Okey, titik ini melengkung. Titik K ke 1, K ke 1, ke 2 ni adalah melengkung. Kemudian 2 pergi ke 3 ni lurus. Okey, 2 ke 3 adalah lurus. Dia lurus kat sini. Sebab di sini ketinggian dia sama, belakang pun sama, bermaksud dia sebenarnya lurus. Okey, dan sini dibalik semula melengkung. Okey, macam tu. Jadi hak atas ni lurus, kita dah dapat siap-siap. Kita boleh hitamkan terus. Okey, yang melengkung ni titik dia kita dah dapat tadi. Jadi kita ambil saja lengkung perancis ataupun fleksibel, lengkung pembaris fleksibel pun boleh. Okey. Cikgu punya pun dah patah. Dah patah. Okey, sekarang cikgu pakai yang ni. K ke 1 dia lurus. Okay? K ke 1 dia lurus. Ni dia lurus saja. Yang melengkungnya 1 ke 2 dan 3 ke K. 1 ke 2, 3 ke K. 1 ke 2, 3 ke K. Bahagian ni yang melengkung. Bahagian ni lurus. Okey. Jadi yang melengkungnya di sini. Gitu. Okay. Dan satu lagi. Okey, begitu. Yang ni tadi dapat lurus lah. Yang ni lurus. Dan yang lain tu hitamkan semula lah. Oh. Tarik dari sini. Okey, gitu. Yang ni garisan lipatan. Jadi kita kena buat objek lah bagi terang. Okey, dah siap kita punya lukisan pengorakan. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Bye.